Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak review satu lagi counter, okay, Al-Sawit. Okay, so ini aku rasa aku nak review satu counter pertanian. Al-Sawit ni, okay, aku ingatkan Al-Sawit ni adalah MPOB. So kalau kau tengok dia punya lambang ni macam MPOB, tapi dia nama penuh dia Rimbunan Sawit. Okay, so daripada nama pun kita tahu syarikat ni fokus kepada penghasilan kelapa sawit lah, minyak kelapa sawit. Okay, so dia tengok pada bisnes dia plantation oil mill saja. So ada satu saja dia punya bisnes itu plantation and oil mill. So penghasilan kelapa sawit lah. So syarikat ni amat bergantung kepada harga minyak kelapa sawit. Okay, sebab apa dia punya bisnes hanya penanaman dan juga penghasilan minyak kelapa sawit. Okay, so korang boleh tengoklah dia punya laman web dia. So amat ringkas tapi bagi aku okey. Okay, masih banyak lagi maklumat-maklumat yang kita boleh cari ataupun kita boleh kaji lah daripada laman web dia. Okay, so kita tengok sikit tentang dia punya volume. So hari ini 27 juta. Okay, dengan penjualan dan pembelian masing-masing 3 juta. So ada nisbah 1/10 dekat situ. Okay, so okay, right, so bagi aku okay. So kita tengok pada quarter report dia. Alright, so quarter report dia menunjukkan sedikit kerugian. Okay, so latest quarter report dia adalah pada 24 bulan 11. Okay, quarter report yang ketiga dengan kerugian 2.1, lebih kurang 2.1 lah. Okay, 2.1 juta. Okay, so mungkin disebabkan oleh harga minyak kelapa sawit yang mungkin amat rendah ataupun kurang menentu menyebabkan syarikat gagal untuk membuat keuntungan lah. Okay. So kita tengok sikit pada annual dia. So annual dia walaupun dia mencatatkan kerugian, okay, tapi syarikat nampak dia punya kerugian dia makin kurang, okay, daripada 2018, okay, 2019 dan 2020. So amat kurang. So kalau paling latest kuartal keempat nanti mencatatkan sedikit kenaikan atau keuntungan, mungkin dia boleh cover kerugian 7.7 juta ni. Tapi okay, so syarikat masih lagi mengalami kerugian, tapi dia punya kerugian dah semakin kurang. Okay, so kita tengok kepada technical chart dia. Okay, so kalau kita tengok pada technical chart untuk Al-Sawit. Okay, so technical chart daripada kita ambil daripada sini lah. Okay, so saham ni pernah mencatat ketinggian. Okay, so aku ambil daripada sini lah, daripada 2013. Okay, zaman-zaman dia tinggi dulu. Okay, pada harga lebih kurang, okay, RM20.22 lah lebih kurang, RM22 sebelum dia buat satu major downtrend kat sini. Okay, major downtrend, kalau kau tengok major downtrend. Okay, alright, so dia turun sehingga okay, pernah capai pada tahap, okay, pernah capai saham ni pada tahap paling rendah, okay, pada 12 sen sebenarnya, 12 sen 12 sen. Okay, so tahap paling rendah ni pernah dicapai pada musim PKP juga. So dia lepas tu dia buat kenaikan. Okay, kenaikan dan penurunan. Okay, pada musim PKP, so paling rendah PKP pada 12 sen sebelum dibuat kenaikan. Okay, dibuat kenaikan. Alright, so dia buat kenaikan dan dia pernah capai paling ketinggian. Okay, ketinggian dia pada 34 sen setengah. Okay, 34 sen setengah. Okay, so dia buat satu lagi ketinggian kat sini. Satu ketinggian kat sini. Okay, kita ambil ketinggian penting. Alright, 31 sen. Okay, so ini adalah dia punya satu lagi ketinggian. Okay, ini 36 sen dan satu lagi ketinggian dekat sini. Okay, 24 sen. Okay, so lepas tu dia bermain-main. Okay, saham ni bermain-main dalam sekitar 34 sen ke 34 sen setengah dan 26 sen setengah. Okay, kita tengok dia sampai ke support, dia naik, dia cuba break dia 31, gagal, dia turun balik, dia berjaya break, tapi dia gagal sampai ke 34 sen setengah ni. Lepas tu dia turun,
dan dia pecah support 26 sen setengah, dia sampai ke support 24 sen. Okay, 24 sen. So sekarang ni okay, so dia cuba pecah. Okay, dia gagal. Okay, dia gagal. Okay, dia pecah, dia berjaya tapi gagal sekejap je. 31 sen ni sebelum dia turun kepada 26 sen. Okay, 26 sen dia bentuk satu lagi support di sini. Support penting. Okay, 25 sen. Okay, 25 sen dan dibuat satu lagi resistance kat sini. Okay, alright, 29 sen. Alright, so sekarang ni saham ni, okay, kalau kita tengok okay, dia dah berjaya melepasi 25 sen, okay, 26 sen setengah. So dia break out, okay, dia pecah 29 sen. So dia cuba beberapa kali untuk melepasi 31 sen. Okay, so kita boleh cakap 31 sen ni, okay, adalah resistance yang amat penting. So kalau dia nak naik ke atas, okay, dia perlu lepas 31 sen. Okay, 31 sen ni, kita tengok beberapa ada satu shadow candle yang cuba melepasi tapi gagal. Okay, dia capai, dia turun. Dia capai, dia turun. So bermaksud 31 sen ni adalah resistance yang penting. Okay, dia ada support dekat sini 29 sen. Okay. Okay. Sorry. Alright, so lagi satu support kat sini. Bentuk satu support kat 27 sen. Okay. Alright, so bermaksud, okay, so sekarang ni dia dalam lingkungan 27 sen setengah ke 31 sen. Okay, so sekarang kita nak tengok sama ada saham ni nak bergerak ke atas, okay, ataupun dia nak turun ke bawah. Alright, so dia ada beberapa support dan resistance penting, okay, 27 sen setengah, 29 sen dan juga 31 sen. Okay, so 31 sen. So kita nak tengok sama ada dia boleh naik ataupun turun. Okay, tapi secara generalnya dia perlu melepasi 31 sen ni untuk dia meneruskan kenaikan. Okay, untuk meneruskan kenaikan lah. Okay, tapi kita nak tengok based on indicator. Okay, kita tengok MA cross dulu. Macam biasa, MA cross. Alright, so MA cross kalau kita tengok, okay, so sebenarnya dia dah bagi buy signal dekat sini. Okay, buy signal dekat sini. Alright, so dan harga tu atas, okay, harga tu atas dengan harga tu atas, okay, atas kedua-dua line crossing. Alright, so bermaksud saham ni nak naik, okay, dia nak pergi naik based on the MA cross lah. Okay, MA cross. So sebenarnya harga yang cantik sebenarnya dia naik dan diturun, ini harga yang paling cantik untuk entry 27 sen setengah ni. Okay, 27 sen setengah. Okay, alright. Apa untuk MA cross, kita tengok kepada indikator lain, MACD. Okay, MACD, kalau kita tengok MACD, alright, so line dah melepasi kosong sebenarnya. Okay, dah melepasi kosong, so saham ni ada kekuatan untuk naik lagi. Okay, kalau kita tengok dia dah dead cross dekat sini, walaupun dia dead cross tapi dia masih lagi berada di atas kosong, so bermaksud dia boleh reverse back. Okay, bermaksud dia boleh reverse back. So bermaksud kita tengok okay, dia patah balik pada 27 sen setengah. So kita boleh jadikan 27 sen setengah sebagai support lah. Okay, sebagai support dia. Okay, so dia patah balik dan sekarang ni size ni pun makin mengecil. So ada kemungkinan untuk dia bersilang dekat sini. Okay, ada kemungkinan bersilang dan saham ni sebenarnya ada kekuatan sebab apa? Dia ada berada di atas kosong. Okay, kita tengok weekly pula. Okay, weekly pun berada di atas kosong. Okay, berada di atas kosong. So memang saham ni ada kekuatan sebenarnya. Cuma dia line biru ni tak bersilang. Okay, line biru ni tak bersilang, so mungkin tunggu dia bersilang untuk dia melepasi kalau dia lepas 31 sen, dia ada potensi untuk lebih naik lah. Okay, so itu weekly. Untuk monthly, kalau kita tengok monthly. Alright, monthly hampir. Okay, kalau kita tengok ni hampir, aku rasa dah sampai ni. Okay, dia sama, okay, sama dengan kosong. So kalau dia lepas kosong bermaksud dia ada potensi untuk naik lebih tinggi. Okay, so kita tengok cross. Okay, ada potensi untuk naik lebih tinggi. Okay, alright, so kita tengok dulu beberapa indikator lain iaitu RSI.
Okay, RSI dan stochastic. Okay, stochastic. Okay, so kita tengok kepada daily chart untuk RSI dan stochastic. Kita tengok dia dah melepasi oversold. Oversold dia dekat 27 sen setengah. Oversold dia memang berada di 27 sen setengah dan sekarang ni dia punya stochastic dekat 23. So bagi aku agak tinggi. So sekarang kalau kita tengok dia punya cangkuk tu macam rata. Mungkin dia nak buat sideways. Tapi kita tak tahu lagi lah. Tapi dia tinggi. Ni. Alright. So itu based on RSI dan stochastic. Kita tengok weekly pula. Untuk RSI dan stochastic dia dah naik ke atas. So mungkin dalam jangka masa yang dalam beberapa minggu ni mungkin dia akan naik lah. Based on the persilangan ni pun dia dah ada silang. Dia ada silang dengan yang merah. Stochastic mungkin dia akan naik lah. So monthly. Alright, monthly stochastic dia. So dia dah bersilang dekat sini, dia masih lagi dalam keadaan neutral. So monthly, weekly, and daily. So semua stochastic dan RSI menunjukkan di kawasan neutral. So dia baru melepasi kawasan oversold. Baru melepasi kawasan oversold. So apa yang aku boleh cakap tentang saham ni sebenarnya, sawit ni. Alright, so syarat pertama dia based on the MACD, nampaknya macam dia berada di atas kosong. Dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan untuk reverse back. Reverse back. So tapi disebabkan oleh line biru ni di bawah merah. Dan dia ada dead cross kat sini, ada kemungkinan dia tak jadi cross kat sini, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Itu possibility lah. Itu possibility apa yang aku boleh nampak dari MACD. MACD. So kalau dia turun pun pastikan dalam lingkungan 29 sen. 29 sen. So kalau dia boleh sustain 29 sen ni, alright, kemungkinan dia boleh breakout lah. Sebab apa? Monthly menunjukkan dia ada potensi. Kosong ni macam nak sampai ke line biru. Line biru ni nak mencapai ke kosong. So bermaksud bila dia sampai kosong, bermaksud dia ada kekuatan untuk naik lebih tinggi. So kalau kita tengok pattern pun dekat weekly, weekly kita panjang sikit. Kalau kita tengok weekly pun dia ada satu trend lah. Trend naik kat sini. So dia ada potensi sebenarnya untuk naik. Dia ada potensi untuk naik. Cuma dia kena lepas 31 sen dekat sini. Dia ada lepas tu 31 sen. So mungkin dia naik slow and steady lah. Dia naik slow and steady. Tapi yang paling penting kita kena awasi dia punya support dan resistance. So aku jangka kalau dia turun pun mungkin dalam lingkungan 29 sen. Kalau dia naik atau dia nak naik, dia mesti melepasi 31 sen ni. 31 sen. Itu saja bagi counter R sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.